Didik TV KPM. Hari ini kita ramai lihat di jalanan orang yang berbasikal, ramai juga yang berjoging. Bila kita tanya akak, kenapa akak berbasikal? Akak ni kalau boleh dek nak nampak muda kembali. Bila tanya abang, kenapa abang berjoging? Sebab abang nak sihat. Jadi apakah kepentingan kita menjaga kesihatan dan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk kita menghindari penyakit ataupun stres yang boleh membawa kepada membunuh diri? Apa kata? Jom kita tanya kepada ustazah kita, Ustazah Fasha. Okey ustazah, apakah kepentingan kita hari ini menjaga kesihatan ustazah? Okey. Sebelum saya menjawab soalan Lokman, saya nak tanya pada Lokman dulu. Apa hobi yang Lokman selalu buat di masa lapang? Okey, saya ustazah cukup suka sangat bermain bola. Sebab yang pertama bila saya main bola keluar peluh. Yang kedua bila main bola kita akan jumpa ramai kenalan. Yalah satu pasukan bola kan 11 orang. Kalau dah dua kumpulan 22 orang. Jadi bila ramai kawan kita boleh kongsi pengalaman pahit dan manis kita ustazah. Ya betul. Okey. So saya bertanya ni sebab ianya menjadi salah satu sebab antara sebab lain kenapa kita boleh dapat mengurangkan stres bila kita seorang diri. Okey, kita tengok kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani. Okey, yang pertama melahirkan keimanan yang teguh dalam diri Muslim supaya dapat memandu dirinya ke arah kebenaran. Okey. Yang kedua, membentuk personaliti Muslim yang unggul untuk menjadi contoh teladan kepada orang lain. Bila kita menjadi satu personaliti, kita ada karisma, kita sentiasa sihat, jaga badan kita dari segi jasmani. Dan dari situ kita dapat menunjukkan, melahirkan rasa yang kita punya keyakinan pun tinggi ustazah kan? Keyakinan lebih tinggi. Nak jumpa orang lebih selesa. Okey, yang ketiga, menjadikan tubuh badan manusia sentiasa sihat dan tidak berpenyakit agar mampu melaksanakan tanggungjawab. Betul ustazah. Kalau kita lihat hari ini kan ramai di kalangan golongan remaja ustazah kan? Muda-muda dah macam-macam penyakit ustazah kan? Ya betul. Jadi mudah-mudahan bila kita bersenam bab kata ustazah tadi kita sihat. Betul. So kena ambil masa dalam seminggu, bersenam dalam 3 hari dalam seminggu untuk kekal fit, kekal cergas dan cerdas untuk diri sendiri. Okey, so sekarang kita tengok apakah langkah-langkah untuk menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Okey, yang pertama apa dia Lokman? Yang pertama ialah mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental. Okey, kat mana kita boleh dapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental ni Lokman? Kalau sekarang pun kita tengok ada di mana-mana tempat kan, di mana-mana contoh macam klinik pun sudah ada dan betul. kita juga mungkin boleh ikut serta acara kan, macam sekarang ni ada acara macam larian bersama-sama kan. Jadi di situ kita boleh kurangkan kita punya tekanan stres. Betul ke ustazah? Betul. Bila kita buat saringan, jadi kita tahu tahap kesihatan mental kita ni di paras mana. Bukan sahaja kita punya sakit lain, tetapi mental kita pun perlu dibuat saringan supaya kita tahu levelnya, stres kita di level mana. Okey. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan kaunselor untuk meminta pandangan. Kalau macam saya sebut tadi, di sekolah kita ada kaunselor yang menjaga murid-murid untuk murid-murid ini berkongsi dan buat sesi dengan mereka sekiranya memerlukan pandangan. Selain daripada itu, kat mana lagi kita boleh jumpa kaunselor ni sebenarnya? Mungkin di luar sekolah ustazah kan? Di luar sekolah, contohnya di media sosial kan? Betul. Secara tidak langsung kita dapat tengok ramai ustaz-ustaz di luar, bahkan ada kaunselor-kaunselor yang membuat sesi ataupun nasihat di media sosial yang mana mereka membantu kita penonton secara amnya untuk merawat sekiranya kita berhadapan dengan sesuatu masalah. Betul ustazah. Macam saya pun, saya suka di laman media sosial tu kita ikuti orang kata yang memberi kata-kata semangat bila kita tengah jatuh, kita tengah sedih, kita lihat kata-kata yang telah dikongsikan, kita naik kembali. Ya, betul. Jadi ikutilah saya dan juga Ustazah Fasha di media sosial. Ya, betul. Okey Ustazah. Okey, yang ketiga iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah langkah yang paling utamalah bagi seorang Muslim.
kalau dia menghadapi apa-apa masalah, kita kena dekatkan diri kepada Allah. Contoh satu zikir yang Luqman selalu amalkan bila mana Luqman stres untuk dapatkan balik ketenangan. Apa selalu Luqman baca? Okey, selalunya saya akan zikir dengan hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun yang paling pendek senang kita berselawatlah Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, betul. Itu adalah salah satu juga zikirnya dan bagi orang yang mengalami masalah stres ini tadi, sebenarnya kadang-kadang mereka merasakan bahawa mereka gagal dalam hidup. Dia rasa dia gagal, dia malang, dia tidak bernasib baik seperti orang lain. Dia jadi untuk kita mengangkat balik diri dan semangat kita adalah dengan salah satu kalimah yang paling senang dan simple, iaitu kita sebut Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar membawa maksud Allah Maha Besar. So bila kita merasakan Allah lebih besar dan Allah yang akan membantu kita untuk memberi ketenangan dan menyenangkan kita. Betul. So itu adalah salah satu cara lain lah untuk kita membanyakkan zikir. Dan selain daripada solat, melakukan amal kebaikan yang lain, kita juga melakukan tambahan zikir untuk menguatkan jiwa kita. Ya, betul. Dan zikir ni bukan susah Ustazah kan? Kalau solat mungkin perlukan kepada perbuatan, sujud, rukuk, diri dan sebagainya, tapi zikir hanya kita lontarkan. Lagi rasa kita down, lagi rasa kita tidak bermaya ataupun jiwa kita kosong, lagi kuat kita kena berzikir kepada Allah. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada soalan. Baik Ustazah. Latihan. Okey, kita tengok dua soalan yang saya sediakan. Soalan yang pertama, huraikan dua kepentingan menjaga kesihatan dan jasmani. Apakah pentingnya kita kena jaga kesihatan dan jasmani ni, Luqman? Okey, yang pertama ialah kita kena menjaga kesihatan dan juga jasmani supaya yang pertama kita tidak stres Ustazah. Tidak stres. Okey, lagi. Betul ke? Wah, kalau ikutkan jawapannya lain, tapi boleh diterima. Baik, yang kedua supaya tubuh badan kita kekal sihat, cergas dan kita pun menjadi seorang yang ceria. Ya, betul. Okey. Kalau ikutkan contoh jawapan yang saya sediakan, ianya membentuk personaliti Muslim yang unggul untuk menjadi teladan kepada orang lain. Dan yang kedua, seperti mana yang Luqman jawab tadi, menjadikan tubuh badan kita sihat dan tidak berpenyakit agar mampu melaksanakan tanggungjawab. Kerana kita hidup ada tanggungjawab. Jadi kalau kita stres, badan kita tidak bermaya, maka kita tak dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Okey, soalan yang kedua, jelaskan dua langkah menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Apakah dia, Luqman? Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapatkan nasihat dari kaunselor. Mendapatkan ini yang contoh saya bagi, mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental, dan yang jawapan daripada Luqman tadi daripada kaunselor. Itu pun dikira sebagai jawapan. Okey. Contohkan Ustazah, kalau saya buat 3 jawapan, mungkin dia minta 2 tapi saya bagi 3. Jadi dibenarkan atau bagaimana Ustazah? Kita pelajar ini sangat cemerlang. Sebab minta 2 dibagi 3. Okey. Jangan minta 2 bagi 1 Ustazah. Jangan minta 2 bagi 1. Bagi lebih tak apa. Yang bagi kurang tu yang masalah. Baik. Jadi contoh macam kita tengok jawapan pertama tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dihurai lagi seperti solat, zikir dan sebagainya. Itu adalah jawapan yang bagus. Kalau dia nak buat huraian selepas dia memberi isi pun boleh dibenarkan juga. So kalau dia dapat mendapatkan berjumpa dengan sesi kaunselor di sekolah saya, dia memberi pengalaman dia sendiri dalam jawapan, itu pun dikira sebagai satu jawapan yang baiklah. Baik Ustazah. Dan kalau kita lihat macam soalan yang Ustazah ajukan kepada saya tadi kan, jelaskan. Jadi kalau soalan jelaskan, murid kita hanya buat dalam bentuk point, tidak dalam bentuk huraian. Jadi bagaimana Ustazah? Okey. Kalau untuk soalan ini, jelaskan 2 langkah. Kalau soalan ini kita faham bahawa soalan ini adalah soalan berbentuk analitik. Iaitu soalan jelas minta 2 sahaja.
Jadi pelajar hanya perlu berikan 2 poin sahaja. Tak perlu dalam bentuk jawapan dalam bentuk karangan yang panjang lah. Kalau diberi jelaskan langkah menghindari perbuatan, barulah berikan jawapan yang lebih panjang. Okey, baik. Jadi jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Ini habis 2 muka ditulisnya. Jenuh kita nak membacanya ya. Baik, jadi itu antara cara-cara untuk kita jauhkan daripada penyakit murung dan akhirnya membawa kepada membunuh diri. Jadi Ustazah, mungkin kesimpulan ataupun rumusan untuk segmen ini secara ringkasnya. Okey, untuk segmen ini dapat disimpulkan bahawa bagi setiap masalah yang dihadapi, apa yang penting adalah kita perlu menjaga diri sendiri dulu. Baik. Dan kita kena rawat diri sendiri. Sekiranya kita yang sakit, mana kita kena cari dulu penawar. Kalau kita stres, kita kena keluar berjumpa dengan orang, ambil udara, lepas tu kita bersenam, keluarkan peluh supaya ianya lebih menenangkan. Kemudian barulah kita berjumpa dengan orang yang seperti yang macam kaunselor lah. Baik. Setiap penyakit ada ubat, maka ubatilah kemurungan kita. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.